tetamu Ramadan akan datang bertamu dalam kehidupan kita jika Allah panjangkan usia kita. Dah cukupkah kita berdoa untuk sampai kepada Ramadan tahun ni? Masya Allah. Dari Rejab kita berdoa betul. Satu Rejab apa doa dia? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita minta Allah sampaikan kita pada bulan Ramadan. Dan sangat-sangat bersyukur. Cuba semua angkat tangan dan ucapkan Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya Allah. Segala puji bagimu ya Allah. Engkau memberikan aku peluang lagi ya Allah. Hidup atas muka bumi ini ya Allah. Betapa sekian ramai yang engkau ambil ketika COVID-19, tetapi engkau selamatkan aku ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Rahman. Terima kasih ya Rahim. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersamaan dengan hari ini, pagi Jumaat yang mulia, waktu duha yang dirahmati Allah, kita berada dalam beberapa situasi makbul doa. Sebelum kita bermula untuk dahsyatnya fitnah Dajjal hari ini, insya-Allah kita sedar diri dulu di manakah kita berada sekarang. Ustazah mengucapkan selamat berjumpa kembali setelah setahun lebih kita berkurung di rumah. Setahun lebih kita diarahkan untuk tidak keluar jika tidak ada urusan penting. Setahun lebih kita menghadkan perjalanan dan perjumpaan kita. Masya Allah, tabarakallah. Ucap Masya Allah, tabarakallah. Kita tengok orang sebelah, bagi tahu dia Alhamdulillah, syukur pada Allah. Subhanallah. Indah tak jumpa macam ni? Selama setahun kita duduk dengar dalam YouTube saja ataupun kita mengikuti kuliah dalam online. Betul? Rasa puas hati ke tak puas hati? Langsung tak puas hati kan? Duduk tengok dalam tu, ustaz tak nampak kita, kita tak nampak ustaz. Kita nampak ustaz pun, ustaz tak boleh tengok kita. Jadi Masya Allah, hari ni Allah izin untuk kita datang. Saya ucapkan tahniah kepada semua yang mai. Pasal apa? Pasal terpilih dan dipilih oleh Allah. Ada orang nak mai juga tapi tak ada kenderaan. Ada orang nak mai juga tapi tak ada orang nak bawa. Ada kenderaan tak reti bawa kereta. Ada orang nak mai juga, tiba-tiba hari ni ada ujian ataupun ada halangan. Masya Allah. Tapi ibu-ibu sekalian, Allah sampaikan dalam dewan yang indah ni, duduk ikut SOP. Masya Allah, tabarakallah. Masuk tadi dah scan? Masuk tadi dah tengok suhu masing-masing? Dah bubuh hand sanitizer di tangan? Masya Allah, tabarakallah. Tahniah saya ucapkan untuk semua yang hadir, menghadirkan diri, memilih untuk hadir pada hari Jumaat waktu duha dalam majlis ilmu, yang Allah muliakan, yang Allah pilih, yang dihadiri oleh ribuan jutaan para malaikat, yang memang tugas dia untuk menghadiri majlis ilmu. Dia akan rendahkan sayap-sayap dia supaya apa? Supaya Allah turunkan rahmat dan ketenangan kepada mereka yang berada dalam majlis ilmu dan taman syurga. Okey, sebelum bermula, letak tangan di dada. Letak tangan di dada, tangan kanan di dada kiri. Betulkan niat kita dah sepagi-pagi ini dengan tasbih, tahmid, zikir, salawat. Masya Allah. Sekarang kita nak betulkan niat. Dengan niat pagi ini kita adalah seorang penuntut ilmu. Siapa yang duduk dalam kategori penuntut ilmu, sangat banyak kelebihan dia. Antara dia berpagi-pagi ini dengan menuntut ilmu, dapat pahala seolah-olah kita melakukan solat sunat lebih dari 100 rakaat. Banyak tak? Mampu tak nak solat sunat 100 rakaat? Yang kedua, Allah jamin rezekinya bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Dapat jaminan rezeki daripada Allah. InsyaAllah, kalaupun tak ada jamuan lepas ni, akan ada rezeki-rezeki yang lain. Masya Allah. Okey, kita nak berniat. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya Allah, aku datang dan duduk dalam majlis ilmu hari ini hanya untuk menuntut redha-Mu ya Allah, mendapat rahmat-Mu ya Allah, mendapat keberkatan dan manfaat ya Allah daripada ilmu ini. Masya Allah, kurniakanlah kepadaku ketenangan, kesihatan, kebaikan dunia dan akhirat. Ya Allah, betulkan hatiku hanya untuk-Mu, bukan untuk mengejar keduniaan ya Allah. Matikan aku dalam husnul khatimah. Ya Allah, terimalah daripadaku, pandanglah aku ya Allah, walaupun amalku ini kecil, jadikan ia asbab rahmat-Mu, untuk Engkau pilih aku menjadi ahli syurga-Mu, mati dalam husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah, syukur ya Allah. Tengok orang sebelah, bak kat dia, ya Allah syukurnya. Ustazah sangat yakin hati-hati semua telah dibersihkan pada hari ini. Hati-hati semua telah disucikan oleh Allah dengan zikir, dengan zikrullah, dengan salawat, dengan istighfar. Tu saja dalam hidup kita sebenarnya hari-hari. Tapi kalau kita kata takkan nak buat tu je hari, makan tak ke? Masak tak ke? Kerja tak ke? Masya Allah, semuanya hal akhirat atau hal dunia yang ditujukan untuk Allah Ta'ala, semuanya jadi akhirat. Hatta kita basuh pinggan, masak nasi, sapu sampah, serika baju untuk pakai pergi kerja, semuanya jadi amal akhirat kalau kita tujukan untuk Allah. Ingat, dalam hati kita, kita kena pasakkan hanya ada Allah dan Rasulullah saja. Ada siapa lah hati cek tengok? Buka hati tengok, cek ada apa lah tu? Ada apa dalam hati? Allah yang tahu, kita kena tahu. Kita kena tahu apa ada dalam hati kita. Sebab Allah kata, Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Aku tak tengok rupa parah kamu. Yang aku tengok adalah hati-hati kamu. Jadi kalau kita pun tak tahu apalah hati kita, bagaimana nak bagi Allah tengok ni? Kita kena tahu apa ada dalam hati. Nak tahu tu macam mana? Seandainya sesuatu berlaku kat kita di dunia ni, atas kehidupan kita, di rumah kita, tiba-tiba pinggan kita beli mahal, pegang-pegang basuh pinggan, licin, perang jatuh. Allah. Rasa tak? Mahal beli ni, heret oleh dari Langkawi ni. Aku pal, aku korel. Kan? Awak lah terjatuh ni, ya Allah. Kalau kita bagi jatuh mungkin tak ada marah sangat. Kalau anak bagi jatuh, kalau suami yang leka bagi jatuh, apa kita rasa? Marah tak? Kalau marah, maksudnya dalam dada kita, dalam hati kita ada dunia, ada pinggan, ada langsir, ada barang mah, ada kereta, ada rumah, ada suami, ada anak. Ya, suami kita meninggal, contohnya, sedih sampai tak mau pergi mana, tak mau buat apa, tak mau dengar apa dah. Sebab suami ada dalam hati. Memanglah suami adalah hati, Ustazah. Tak letak di mana. Suami ada di mana? Dalam hati ke di luar hati kita? Dalam hati kita ni ada Allah dengan Rasulullah saja. Yang tu kita kena tempatkan sebenar-benarnya tu. Tapi kita tempatkan dunia dalam hati kita. Kereta kita baru beli, tiba-tiba orang belah belakang, pung, kemek. Allah, buta ke apa dia ni? Terbit marah ke orang kan? Maksud dalam hati kita ada dunia selain daripada Allah dan Rasulullah. Kalau kita ingat dalam hati kita ada Allah, apa pun berlaku kat hidup kita ni, semua dari Allah. Orang maki kita, kita pun senyum. Kita nampak Allah yang bagi kau ni maki aku. Betul lah, aku memang salah kat Allah. Tapi kita tak nampak Allah, kita nampak orang tu. Hang kata kat aku, hang ingat hang bagus sangat. Kita akan kata kat dia balik, betul? Jadi dalam hati kita ada siapa lah ni? Ada Allah dengan Rasulullah ke ada dunia? Campak tiga-tiga, kena buang dunia,
tinggal Allah dan Rasulullah saja, barulah kita akan tenang. Baru kita akan tenang. Allah sebut, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Sesungguhnya dengan mengingati Allah, hati akan jadi tenang. Nak ingat tu ingat macam mana? Bila kena ingat? Allah suruh ingatlah aku ketika tidur, ketika bangun, ketika buat semua benda kena ingat Allah ni. Macam mana ni? Habis nak ingat apa? Tak kena ingat Allah saja ni. Ketika mula-mula hati kita nak dilatih untuk ingat Allah, kita akan berlaku apa? Pergaduhan, persoalan. Gelisah. Apa ni nak buat macam mana ni? Tak tahu direction, tak tahu jalan. Faham ke faham ni? Jadi, oleh sebab Allah nak isi dia dan Rasulullah dalam hati, Allah akan datangkan beribu-ribu bentuk ujian kat kita. Ujian kehilangan, ujian kesedihan, ujian kelaparan, ujian-ujian yang menyebabkan orang tak hargai kita, orang pandang lekeh kat kita, orang hina kita. Allah nak abang hang tu memang begitu, memang hang tu hina sebenarnya. Yang muliakan kita siapa? Allah. Allah boleh menghinakan, Allah boleh memuliakan. Masya Allah, tabarakallah sahabat saudara sekalian. Dan COVID-19 adalah satu ujian Allah kepada kita seluruh dunia. Kalau kita masih tak ambil ibrah, kita masih nak salahkan ni Cina lah ni yang buat main virus. Ni geng tabligh lah ni yang buat perhimpunan sampai jadi teruk di Malaysia. Ni geng tu lah. Semua kita nak salahkan orang lain, kita tak ambil ibrah bagaimana, kenapa Allah pilih kita untuk menghadapi situasi ni. Banyak orang yang gila dalam tempoh COVID. Banyak orang yang nak bunuh diri dalam tempoh COVID. Kita bunuh diri tak? Alhamdulillah hidup lagi hari ni. Banyak orang yang putus asa, tak tahu nak buat apa dalam tempoh COVID. Sebab apa? Mungkin ibu-ibu sekalian ada yang kena buang kerja tak? Angkat tangan. Dalam masa COVID ni? Ada? Tak ada? Tak kerja apa? Dia nak kena buang kerja. Tak kerja, tak kena buang kerja kan? Masya Allah, kalau kita tengok di bandar-bandar besar, terutama di Kuala Lumpur, ramai sangat-sangat yang kena buang kerja. Tengok dalam berita tak? Pilot jual nasi lemak. Tahu tak pilot tu gaji dia berapa? Berpuluh ribu, belah-belah puluh-puluh ribu. Belah tu sikit lah, mungkin puluh-puluhan ribu. Tiba-tiba tak ada pendapatan. Betapa banyak syarikat-syarikat yang tutup. Jadi di situlah Allah mendidik kita. Mungkin orang kat Kulim ni tak terasa sangat. Orang suruh duduk rumah, duduk je lah kan. Okey lah, Alhamdulillah boleh duduk rumah. Duduk dengan suami, dengan anak-anak kan. Banyak kerja kita boleh buat di rumah. Banyak tak? Banyak, Masya Allah, tabarakallah. Lihat COVID sebagai kasih sayang Allah. Selama ni kita yang bekerja sibuk, pergi kerja pagi balik petang, pergi kerja pagi balik petang, tak ada nak tengok keadaan anak, tak ada nak tengok suami. Tiba-tiba Allah bagi COVID, suruh rehat, suruh duduk di rumah, lihat keadaan kita. Dia suruh kita kembali balik, relax sat, tenang sat, fikir sat. Kenapa Allah hantar situasi ni kat kita? Okey, kenapa saya cerita COVID? Sebab COVID ni satu benda yang tak pernah terfikir oleh akal kita. Siapa pernah fikir kita akan berlawan dengan keadaan virus yang tak nampak? Nak tengok, kena tengok dengan mikroskop. Nak tengok, tak, siapa nampak COVID? Kau nampak senang. Tahun tu ada COVID, jangan pi. Di badan kau tu ada tu kat tudung dia lekat sikit tadi. Jangan pi. Okey lah. Masalahnya tak nampak. Di situ ujian Allah terhadap iman. Terhadap apa? Sebut sekali lagi. Apa maksud iman? Siapa boleh angkat tangan? Dapat 1000 pahala. Cepat, sebutan iman tu apa? Mana iman? Cepat. Iman maksud apa ni? Kepercayaan. Percaya. Iman maksud apa? Cuba baca balik rukun iman. Ada berapa? Apa dia tu? Yang pertama, percaya kepada Allah. Kedua, percaya kepada Nabi dan Rasul. Kan malaikat dulu.
Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada Nabi dan Rasul, percaya kepada kitab. 6 tahun ke 60 tahun ni? Percaya kepada hari kiamat, percaya kepada qada dan qadar. Kadang kita lupa sebab tak buat ulang kaji. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rukun iman ada 5 ke 6 ah? Rukun Islam ada 5 ke 6 tu pun tak ingat dah. Cucu tanya, kita pun nak rewind balik. Asas kepada agama ada berapa? Ada 3. Asas agama ada berapa? Asas atau rukun agama ada 3. Rukun agama. Malaikat Jibril datang kepada Rasulullah dalam majlis ilmu ketika Rasulullah bersama para sahabat. Rasulullah ketika itu duduk dalam halaqah. Malaikat Jibril dalam rupa seorang pemuda yang kacak, bersih pakaiannya, sangat tenang orangnya, rupanya Masya Allah, masuk dalam majlis ilmu dan duduk di tepi Rasulullah, berlaga lutut dengan lutut. Malaikat Jibril kata dekat Rasulullah, bertanya pada Rasulullah, apa itu Islam? Apa itu iman? Apa itu ihsan? 3 perkara. Catat, 3 perkara ni rukun agama yang diajar oleh Malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dia tanya apa itu Islam. Yang kedua apa itu iman. Yang ketiga apa itu ihsan. Yang terkandung dalam Islam adalah 5 perkara. Buniyal Islam ala khamsin. Terbinanya Islam atas 5 perkara. Apa dia? Syahadatu alla ilaha illallah. Apa dia tu? Okey, angkat tangan semua. Kita perbaharui syahadah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahawasanya tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahawasanya Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Yang pertama adalah pintu masuk kepada Islam, mengucap 2 kalimah syahadah. Orang nak masuk Islam mula-mula disuruh apa? La ilaha illallah, paling ringkas. Okey, yang kedua solat 5 waktu sehari semalam. Yang ketiga puasa di bulan Ramadan. Masya Allah, bila sebut puasa di bulan Ramadan tu rasa indah di hati, berbunga di hati, sebab lagi 10 hari je kita nak masuk dalam Ramadan. Allahu Akbar. Rasa rindu lagi ni. Kalau tak rindu kena buat-buat rindu. Kau tak rindu kena paksa diri untuk rindu. Sebab Ramadan datang dengan berjuta-juta kelebihan yang hanya setahun 30 hari saja. Dan setiap daripada fasa dia, Ramadan ini ada 3 fasa, 10, 20, 30 fasa yang berbeza-beza. Kalau kita tinggal fasa pertama, nak dapat balik dalam fasa kedua, tak ada dah. Dapat fasa kedua, nak dapat fasa ketiga, tak ada dah yang kedua dan pertama. Masa akan terus berlalu. Allahu Akbar. Yang ketiga, pertama syahadah, kedua mengucap, yang kedua solat, yang ketiga berpuasa, yang keempat menunaikan zakat. Zakat fitrah ke ni? Adakah menunaikan zakat ni zakat fitrah? Saya dah keluarkan zakat, Ustazah. Zakat apa? Zakat fitrah. Barang mah di badan merenduh-renduh. Orang dia kata merenduh-renduh. Pakai sampai nak tunduk, nak panggung kepala pun tak boleh. Tak pernah keluarkan zakat. Tak pernah pergi ambil semua barang mah itu, timbang. Dan saya tak kerja apa, saya suri rumah. Saya tak ada keluar zakat. Dan suami bagi barang mah tiap-tiap bulan, tiap-tiap tahun raya beli barang mah baru. Besar-besar ni, besar-besar ni, besar-besar ni. Kan? Dia kena tahu nisab untuk zakat dia. Takat mana, takat uruf kebiasaan dia boleh pakai. Dan kalau lebih daripada tu kena bayar zakat, walaupun dipakai-pakai. Ustazah, saya tak payah bayar zakat lah, sebab barang mas saya ni semua saya rotate. Ni pakai bulan ni, simpan yang ni pakai pula bulan ni, simpan yang ni pakai pula bulan ni. Kena bayar tak zakat kalau macam tu?
ada pengiraan dia. Kena pi ke pejabat zakat, tanya, bawa semua berapa pot, ramai ada tu, pot tak pot. Orang dulu dalam pot. Okey, pi timbang, suruh pegawai zakat buat pengiraan berapa kena bayar. Jangan kita mati, anak-anak kita lepas tu bahagi-bahagi, lepas tu kita kena soal dalam tanah, kenapa beramai yang dulu tak bayar zakat? Saya tak tahu, ya Allah, tak tahu. Ada mengaji dah, ada ustaz, ada keliling, ada. Kena juga. Ingat pasal abang tak tahu, tak kena. Masya Allah, tabarakallah. Okey. Yang kelima, menunaikan fardu haji bagi yang berkemampuan. Masya Allah, tahun lepas kita tiada haji untuk rakyat Malaysia. Rasa sedih tak ada haji? Negara aman, tapi tak boleh menunaikan fardu haji. Hanya disebabkan ketakutan kita kepada mati. Covid mati ya. Sebut Covid, takut. Sebab apa? Sebab ramainya orang mati pasal Covid. Kita takut mati lebih pada takut Allah. Bukan maksud suruh halang. Oh, kerajaan kata pakai mask. Takut apa mati? Tak payah pakai lah. Bukan macam tu. Maksud kata hati kita ni takut kepada kematian, lalu kita buat SOP, itu adalah lebih baik untuk mengelak mudarat. Masya Allah, tabarakallah. Semuanya berlaku kembali kepada kehendak Allah. Mana Allah? Allah mana? Allah dalam hati. Allah ada di mana-mana. Allah tidak bertempat. Allah tidak meliputi tempat dan masa. Masya Allah, tabarakallah. Siapa yang Allah ada di hatinya, siapa yang Allah ada pada dirinya, siapa yang nampak Allah dalam kacamatanya, kacamata hatinya, berbahagialah dia. Hidup bersama apa? Allah. Nak hidup tak dengan Allah? Rasa tak hidup dengan Allah? Ustazah ikhlas bagi tahu semua sahabat-sahabat, ketika susah barulah rasa, ya Allah, bantulah aku, ya Allah. Betul tak masa susah? Masa terlalu sempit, terlalu tertekan, terlalu tak tahu nak buat apa, baru keluar, ya Allah, bantulah aku, ya Allah. Selama ni Allah tak bantu ke? Masa kita senang, kita buat jadi, Allah di mana? Kita rasa kita buat ke Allah buat? Kita rasa kita. Ustazah rasa ustazah lah buat semua benda tu. Tapi tiba-tiba tak jadi. Buat lagi, tak jadi. Buat lagi, menjahanam ni. Rosak habis ni, rugi ni. Baru rasa, ya Allah, bantulah aku. Hak kemarin nak jadi, Allah bantu dah. Tapi kita tak sedar bantuan Allah tersebut, sebab Allah tidak sentiasa bersama kita dalam hati kita. Sedangkan Allah kata, aku lebih dekat darimu dengan urat nadimu. Urat nadi kita ni, Allah kata dia lagi dekat pada tu. Tapi kita tak rasa kebersamaan Allah tersebut. Masya Allah. Tak apa, terima sahaja setiap ujian Allah, supaya ujian-ujian Allah tu akan mengenalkan kita dengan Allah. Apa pun yang mai atas kepala kita, walaupun orang berbuh taik, pernah orang buh taik atas kepala kita? Tapi Rasulullah pernah ada orang buh taik atas kepala dia? Dia marah tak? Kenapa Rasulullah tak marah? Sebab Allah. Sebab apa? Rasulullah pernah diracun tak? Kita pernah kena orang bagi makan racun lagi? Tapi kita marahnya ke orang yang mengata kita tu. Tu pun orang lain habaq kata orang lain kata. Hang tahu dia kata ke hang. Kita sampai tak tengok, tak tegak siapa, tak bercakap, marah lebih daripada Rasulullah. Rasulullah ketika wanita Yahudi tersebut masukkan racun dalam makanan dia, hidangan dia yang sedap yang Rasulullah suka, bahagian kambing yang Rasulullah suka, Rasulullah angkat letak di bibir dan racun terkena dah. Bibir dan lidah Rasulullah dah masuk dalam tubuh Rasulullah. Lalu kambing tersebut, daging tersebut, Allah izin berkata-kata, wahai Rasulullah, jangan makan, aku telah diletakkan racun. Rasulullah letak. Tiba-tiba para sahabat yang lain semua carilah punca siapa buah racun ni. Sedangkan Rasulullah pada ketika itu siapa? Ketua Madinah, pembesar Madinah. Kalau kita sebutlah raja, Perdana Menteri, berani racun Perdana Menteri. Ketika dicari siapa, dapat wanita ni, dibawa kepada Rasulullah. Kata sahabat, izinkan kami bunuh dia.
Atau engkau nak kami siksa dia dulu ya Rasulullah? Tapi Rasulullah kata apa? Aku telah maafkan dia. Allahu Akbar. Tanpa ada sedikit secalit pun rasa marah. Kalau kita nak tiru Rasulullah, kita ada rasa marah dulu tu tak mengapa. Maksudnya orang main maki kita, kita rasa ya Allah, geramnya kan. Ni duk tangan ni. Ingat aku tak boleh sintin tangan juga habis rabu muka hang. Boleh je kan? Tapi masa tu kita boleh marah sat. Tapi kembali balik, ya Allah, dia main ni dengan sebab Allah izin kaki dia main. Allah izin mulut dia berkata-kata untuk maki aku. Allah izin untuk semua ni berlaku. Engkau ya Allah, bukan dia ya Allah. Engkau ya Allah, bukan dia ya Allah. Pasakkan dalam hati kita untuk nampak Allah. Nescaya hati kita akan tenang. Ubah wajah kita daripada marah kepada senyuman. Dengarlah, santunilah apa orang nak maki kita dengan senyuman ya. Walaupun bergetar tubuh kita. Tahan marah. Itu adalah lebih baik. Boleh? Tambah-tambah pula kalau orang yang maki tu orang yang terdekat dan yang kita sayang. Tambah-tambah orang yang marah kita tu, mungkin anak kita kata, mak ni beza-beza kami, mak ni tak reti jaga kami, sebab tu kami jadi macam ni. Kan hari ni bukan gaduh orang lain main maki kita, dalam rumah kita je. Jadi kita rasa, hang anak aku kot, aku beranak hang. Aku tahulah pasal apa aku beza-beza hampa. Hak ni macam mana, hak ni macam mana. Tapi tak payah jawab, kita serah ke Allah. Ya Allah, bagilah hidayah untuk anakku ini ya Allah. Sesungguhnya dia belum sampai kepada mengetahui hakikat ini ya Allah. Nanti sampai satu hari dia akan faham. Kita nak masuk tajuk Dajjal ni, berat tajuk ni, tahu tak? Tajuk Dajjal ni, fitnah Dajjal ni, Masya Allah. Benda yang bukan cerita tapi berita. Bukan cerita, cerita ni benda lepas dah. Hang tahu tak, itu kan, dulu kan, dalam Quran semua qasas cerita. Kenapa dalam Quran tak ada sebut nama Dajjal? Kenapa ada nama Fir'aun? Kenapa ada nama syaitan dan iblis yang telah berlaku di kisah-kisah Nabi yang telah berlaku? Nama Dajjal jumpa dalam Quran. Siapa angkat tangan baca-baca Quran jumpa Ad-Dajjalu yakhrujuna ila akhiriz zaman? Ada orang ni? Tak ada kan? Tapi pasal apa yang Dajjal ni ada? Mana bukti dia? Masya Allah, tabarakallah. Dajjal ni dihinakan sehingga nama dia tidak disebutkan dalam Al-Quran. Walaupun nama Fir'aun ada, sama juga kategori Fir'aun dengan Dajjal. Fir'aun mengaku Tuhan diri dia, tapi nama dia berkali-kali disebut dalam Quran. Sebab dia adalah kisah yang telah dikisahkan, kisah yang telah berlaku suatu masa dulu ketika zaman Nabi Musa alaihi salam. Jadi Allah nukilkan di situ supaya jadi pelajaran. Manakala benda yang belum berlaku, supaya jadi pelajaran. Manakala benda yang belum berlaku, Allah nukilkan juga supaya jadi apa? Jadi berita dan ibrah untuk kita ambil persediaan. Bagaimana nak hadapi fitnah Dajjal. Allahu Akbar. Tengok orang sebelah, senyum kat dia. Abang kat dia, Masya Allah. Di sisi kita semuanya orang beriman dan wali Allah. Allah, semua sahabat ni adalah wali-wali Allah. Bukanlah kami yang bercakap dan menyampaikan pagi ni lebih baik daripada semua yang ada. Semua yang ada ni lebih baik daripada ustazah. Semua yang ada ni lebih baik, lebih beriman, lebih ya Allah, lebih banyak amalan daripada ustazah. Masya Allah, tabarakallah. Bukan hak bercakap ni baik tau. Jangan kata, oh, dia boleh ustazah, dia tahu semua, dia reti. Kita tak reti dak. Ada orang reti tapi amalan dia sedikit. Ada orang dia dapat ilmu, dia terus amalkan. Amalan dia lebih besar, lebih banyak dan lebih konsisten. Jangan anggap Tok Bilal, Tok Siak dan Tok Imam tu, Tok Imam lebih hebat daripada Tok Siak. Mungkin Tok Siak yang masuk syurga lebih awal daripada Tok Imam. Allahu Akbar. Sahabat-sahabat semua sekalian, okey ke ni? Okey ke? Allahu Akbar. Okey, Alhamdulillah. Jadi, kenapa kita nak tahu tentang Dajjal? Kenapa kita nak kenal siapa Dajjal? Kenapa kita nak buat persediaan tentang bagaimana Dajjal main ni? Bagaimana aku nak menghadapi dia kalaulah kita masih hidup? Dan Dajjal tu betul ke, ada ke? Ataupun cerita saja? Sebab kita biasa dengar, ni perangai. Oh, kita sebut dah. Ni hang ni perangai macam. Kita dah sebut dah.
Yang tu ke yang mana? Dajjal ni Dajjal hakiki ke? Majazi ke? Ada ke? Ataupun dinisbahkan saja? Disebabkan macam ni berlaku ni dah Dajjal dah lah ni. Ataupun ada, memang ada orang yang jadi Dajjal. Ataupun Dajjal tu turun macam raksasa. Agak-agaknya lah macam mana Dajjal tu main. Ada Ultraman yang akan turun selamatkan kita daripada kemusnahan yang Dajjal akan buat. Cerita Ultraman tu sebenarnya dia ambil daripada kisah tu lah tu. Nak tunjuk kata akan ada pemusnah yang akan memusnahkan kita. Lalu ada hero turun untuk bunuh raksasa tersebut. Mudah cerita dia. Nampak tak? Bilakah Dajjal tu akan turun? Okey, sahabat-sahabat, ibu-ibu sekalian, bersedia nak dengar pasal Dajjal ni? Cuma jegir mata sikit 3 kali buat ni. Okey, Dajjal. Masya Allah. Orang kita sebut Dajjal. Hang ni Dajjal sungguh. Allahu Akbar. Kita orang Kedah ni kasar. Kalau Ustazah duk tengok Ustazah Asma Harun, tengok Ustazah Nur Hafizah Musa punya ceramah, rasa macam nak jadi macam depa. Ya ibu-ibu, kan lembut sungguh. Tapi bila mula 2 minit pertama tu boleh lembut. Lepas tu dah jadi pula dah kasar gedegap. Kasar gedegap pula lak cemekap. Subhanallah. Awak jadi lagu tu. Orang Kedah teratulah. Dajjal ni ibu-ibu sekalian, cukup banyak cerita dan buku-buku serta kitab-kitab dinukilkan tentangnya. Sedangkan dia belum lagi wujud ataupun dah wujud. Wallahu a'lam. Ada yang kata dah wujud pun. Ada yang kata belum. Ada yang kata duk nanti saat nak wujud ataupun nak muncul. Jadi di mana dia duduklah ni? Wallahu a'lam. Semuanya dalam ilmu Allah. Sama-sama kita tunggu. Dan nak tunggu Dajjal datang, ia hendaklah memastikan semua tanda-tanda kiamat kecil telah berlaku. Dajjal ni kemunculan dia dikaitkan dengan tanda hampir berlaku kiamat. Tanda kiamat ada 2. 1 tanda kecil, 2 tanda besar. Tanda kecil berlaku dulu ke besar berlaku dulu? Kecil dulu kan? Tanda kecil ni banyak ke sikit? Sangat banyak. Ada yang kata 70 ke atas. Ada yang kata 170 berdasarkan hadis-hadis Rasulullah. Bila Rasulullah sebut sallallahu alaihi wasallam, bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut antara tanda-tanda akhir zaman ataupun hampirnya kiamat yang kita dah berlaku sekarang, dan ulama kebanyakan mengatakan hampir keseluruhan tanda-tanda kecil telah berlaku. Hampir keseluruhan. Apa dia tu? Masjid dibina indah tapi tak ada jamaah. Kutip duit berjuta-juta. Masjid dalam kampung pun 3 juta. Tiang banyak pada jemaah. Allahu Akbar. Lagi, apa dia? Anak-anak menjadikan ibu sebagai hamba. Dulu-dulu zaman ustazah kecil, ustazah dengar cerita mak kata, hai, mak mentua orang tu jahat, mak mentua kau ni jahat, kau ni buli menantu. Betul? Lah menantu buli mentua. Mentua ni rela, tak ada menantu nak balik lagi, masak, simpan rumah, perelok bilik anak menantu nak balik. Menantu buat, mak mentua buat semua. Menantu balik, tidur keluar bilik pun tak. Makan nasi, basuh-basuh tangan, masuk tidur balik. Mak mentua lah duk buat kerja, terbongkok-bongkok. Kalau dulu, mak mentua buli menantu. Nampak tak? Lah ada lagi tak mak mentua jahat? Macam ibu mertua aku. Tak ada kan? Dulu ke nak menikah takut mak mentua jahat. Dengar cerita-cerita semua mak mentua jahat ni. Macam mana nak menikah ni? Subhanallah. Beralih side saja zaman, menjadikan anak-anak, menjadikan ibu sebagai hamba. Orang yang miskin kemarin tiba-tiba hari ni jadi kaya. Antara tanda dekatnya kiamat. Pasal apa? Ada tak jadi macam tu di kampung-kampung kita? Ada?
Tiba-tiba tak ada rumah, tiba-tiba berumah besar dengan banglonya. Tanah kena tolak, jadi highway. Tak pasal-pasal dapat 1 juta. Tak tahu nak buat apa, 1 juta tidur atas duit ni. Maka dibinalah rumah yang besar. Betul tak? Maksiat berlaku berleluasa. Lelaki lebih banyak, perempuan lebih banyak dari lelaki. Yang perempuan nak jadi lelaki, yang lelaki nak jadi perempuan. Pembunuhan berlaku di mana-mana. Sehingga sampai kepada hari kiamat hampir tiba, kita dibunuh tak tahu sebab apa kena bunuh. Orang yang membunuh tak tahu kenapa dia bunuh orang ni. Orang ni tak tahu pun pasal apa hampir bunuh aku, tak kenal hang pun. Allahu Akbar. Zina berleluasa, Masya Allah, Tabarakallah. Kebanyakannya dah berlaku. Cuma tanda-tanda besar yang katanya ada 7 tanda, dan kata setengah ulama ada 10 tanda besar. Salah satunya adalah munculnya Dajjal. Muncul Dajjal ni telah pun dirancang dan diatur kedatangan dia. Dahsyat tak? Siapa yang mengatur? Dah tahu kau siapa Dajjal tu? Astaghfirullahalazim. Istighfar semua. Subhanallah. Katanya Dajjal ini juga daripada kalangan manusia. Kita baca sikit apa yang Ustazah dah petik daripada kata Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada Imran bin Hashim radhiyallahu an, aku mendengar Rasulullah bersabda, tidak pernah wujud di sepanjang penciptaan Adam alaihi salam sehinggalah terjadinya kiamat makhluk yang lebih besar fitnahnya daripada Dajjal laknatullah. Maksud kata Dajjal ni dia bukan main saja-saja seorang-seorang dia datang bersama fitnahnya. Jadi apa kita kena buat? Apa kita kena buat? Boleh halang tak kemunculan Dajjal? Dulu masa Ustazah kecil, mak kata jangan sebut. Sekali sebut dia akan naik seinci. Sebut naik seinci, konon-konon lah. Kita pun takut nak sebut, sekali naik cepat. Lagi kerap sebut, lagi kerap, lagi cepat dia akan muncul seinci demi seinci, duduk dalam tanah katanya. Allahu Akbar. Tapi Masya Allah, Tabarakallah, Dajjal laknatullah ini adalah daripada kalangan umat manusia yang mana diberitakan dia akan keluar daripada daerah kawasan timur. Beberapa kali dalam banyak hadis Rasulullah sebut dan menunjukkan isyarat ke timur. Mana timur? Mana timur? Mana timur? Kalau kita nak tunjuk lah timur, tahu mana? Belah mana timur? Belah nu. Kau belah belakang. Mana utara, mana selatan ni? Geografi tak lulus. Subhanallah, Rasulullah isyaratkan yang Dajjal akan timbul di kawasan, akan keluar di kawasan timur. Masya Allah. Dan dia adalah seorang lelaki yang katanya, kita kata Dajjal mata satu, betul? Mata dia 2, tapi rosak 1. Rosak dalam keadaan, ada yang melukiskan, menceritakan dia rosak tu macam keluar sikit, tersembuai keluar dengan rupa yang sangat dahsyat, rambut yang kerinting. Allahu Akbar, takut kita. Dan pernah ada Rasulullah mengisyaratkan bahawa rupa Dajjal lebih kurang orang tu, Masya Allah. Jadi sahabat-sahabat saudara sekalian, Dajjal yang akan keluar itu adalah dalam kalangan umat manusia. Namun yang selalu kita duk sebutlah ni fitnah Dajjal ni berdasarkan kepada apa yang Dajjal ni akan buat nanti telah berlaku sebenarnya sekarang. Perangai-perangai kita, akhlak-akhlak kita telah pun jadi macam Dajjal. Dajjal belum keluar lagi. Sebab itulah yang dikatakan Dajjal ni keluar nanti dah siap bersedia bersama 70,000 orang tentera. Dalam hadis sebut ada yang kata 70,000 ni pakai baju berlapis-lapis, wajah berlapis-lapis dan memakai pakaian serba hitam. Boleh kita nak kata tafsiran tu merupakan mereka pakai baju yang bersenjata ataupun baju uniform, baju yang sama, yang seolah-olahnya bersedia untuk menawan seluruh dunia. Dajjal akan berjalan ke seluruh dunia kecuali Mekah dan Madinah. Semua tempat dia boleh masuk, sahabat-sahabat sekalian. Subhanallah,
Tabarakallah, Masya Allah, Tabarakallah. Yang kita nak tengok di sini dia sebut Dajjal laknatullah memiliki beberapa kelebihan yang sangat dahsyat dan hebat, melebihi daripada kedahsyatan Fir'aun ataupun Raja Namrud. Dajjal, Allah bagi dekat dia tentera 70,000 orang. Masya Allah, Tabarakallah. Kita tak pasti daripada kalangan manusia ataupun jin ataupun syaitan. Tetapi yang pastinya dia akan dibantu oleh jin dan syaitan untuk menjayakan misi dia. Dan berapa hari Dajjal ni mai wujud atas dunia ni? Berapa lama ni? Berapa? Dalam hadis menyebut 40 hari. 40 hari ni, hari pertama satu hadis menyebut seolah-olah setahun. Hari kedua seolah-olah sebulan panjang masanya. Hari ketiga seolah-olah 1 minggu. Dan hari keempat sehingga 40 hari macam hari-hari biasa. Hari pertama macam setahun. Hari pertama digegarkan dengan datangnya Dajjal. Cuba kita bayang tiba-tiba turun raksasa depan hidung rumah kita. Apa kita rasa? Seminit raksasa duduk depan rumah tu kita rasa macam setahun tak? Bila raksasa ni nak pi ni? Habis-habis musnah ni. Begitulah antara banyaknya ulama' membahas bahawa perasaan kita rasa macam lama. Tetapi ada juga ulama' kata seolah-olah bila Dajjal ni turun, dia akan pegang matahari dan matahari tak bergerak. Maksud masa tak bergerak. Panjangkan masa. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kalaulah Dajjal tu turun sehari sampai setahun, kami nak sembahyang macam mana? Kami nak buat apa ni? Takkan nak duduk kelih Dajjal nak nganga tengok dia setahun ni? Dia turun buat pertunjukan ke apa? Turun main buat syarkas ke kat kita? Subhanallah, Dajjal turun dengan fitnah yang sangat dahsyat. Kerana turunnya itu setelah 3 tahun kita kemarau. 3 tahun dunia dilanda kemarau yang kata dalam sebuah hadis, kemarau yang pertama, tahun yang pertama Allah memerintahkan langit untuk turunkan hujan hanya 1/3 daripada jumlah dia. 1/3. Tengok orang sebelah, 1/3 tu banyak mana tanya dia. Kalaulah katakan sekarang hujan turun ni sepanjang tahun, tinggal 1/3. Faham ke faham ni? Dan bumi pula diperintahkan oleh Allah untuk keluarkan subuk dia tu 1/3 sahaja daripada tanaman, daripada air sungai, daripada air laut. Masya Allah, Tabarakallah. Dan begitulah kita akan menghadapi kebuluran dan kesusahan dalam hidup. Kering kontang dunia ni. Tahun kedua, 2/3 daripada hujan diperintahkan untuk jangan turun. Turun tinggal 1 bahagian saja. Tahun pertama 2 bahagian lagi turun. Ada 3 bahagian. Bahagi 3 hujan tadi. Tahun pertama dia hilangkan 1 bahagian. Tahun kedua dia ambil lagi 1 bahagian. Sama juga dengan bumi. Yang mana binatang ternakan semuanya mati kecuali yang hidup dengan izin Allah. Masya Allah, Tabarakallah. Dan yang ketiga, tahun yang ketiga ni, Allah Ta'ala memerintahkan semuanya 3 bahagian tak turun dan tak keluar daripada bumi. Bayangkan bagaimana keadaan kalau kita itu berapa bulan kita hujan tak turun, jadi ke mana? Habis hutan-hutan belantara pun terbakar. Habis pokok-pokok tak beracun pun mati, rumput-rumput semua. Bayangkan, kiranya hujan tak turun, air daripada bumi pun tak keluar. Dalam tempoh 3 tahun kemarau panjang sangat-sangat, tiba-tiba ketika itulah datangnya Dajjal membawa syurga kepada kita. Bawa syurga ni. Nak ayat apa? Orange? Lamanya tak jumpa ayat orange. Nak ayat apa? Air mengigau. Lamanya tak nampak. Ya Allah, duk rasa lagi, duk sedut tu sut masuk. Sejuk sampai dalam perut, kan? Rasa-rasa dia semua cukup. Rasa lagi tiba-tiba
Dajjal datang. Biasa dengar dah orang tua kata mai berkandak. Biasa dengar tak ni? Wallahu a'lam bagaimana ilmu yang dapat daripada ibu-ibu ayah tok nenek kita dulu yang kata Dajjal mai berkandak ni. Apa dia kandak? Satu ayak nanah darah, satu ayak sedap berupa ayak teh air. Lagi ayak apa? Tak sedap. Ayak bandung, ayak melo air, ayak jagung. Oh, sedap-sedap semua tu kan. Pesanan Rasulullah kata ingat elok-elok. Seumpama dalam satu hadis Rasulullah sebut Dajjal akan datang dengan air dan dengan api. Dengan apa? Ayak dengan api. Di sebelah kanannya ayak, di sebelah kirinya api. Mai. Hampa lama dah ni, duk lapak ni. Sampai habis perut jadi buncit, kepala jadi besar. Bisa tengok dah tempat-tempat kemarau jadi macam mana? 3 tahun kita melalui zaman kemarau yang dahsyat. Maka dia bawa mai, di sebelah kanan dia segala jenis ayak minuman yang sedap. Rasulullah kata, pilihlah, benamlah, loncatlah, tenggelamkanlah dirimu dalam api. Jangan pi ke ayak, masuklah api tu. Jangan pi dalam ayak, masuk dalam api. Abang orang sebelah pi dalam api nak kau nak. Abang tak? Cepat. Kerana api itulah air yang sejuk, api itulah syurga, api itulah sebenarnya nikmat. Dia bagi terbalik. Dia bagi terbalik. Hak kita nampak ayak tu adalah api neraka. Hak kita nampak ayak tu adalah nanah darah ayak tu lah tu hak sedap tu. Hak tak sedap ni lah sebenarnya yang elok. Orang beriman sahaja yang tahu. Dia kata, besok dengar lah ustaz kata dulu, pi dalam api, jom kita pi dalam api. Nanti saat Dajjal kata ni pasal apa pakai nak masuk dalam api ni? Ni kan ayak. Siapa habang kat hampa masuk dalam api ni betul? Oh, Ustazah Hajar bagi tahu tu ceramah surau Al-Huda dalam dewan. Ustazah kata pi terjun dalam api, jangan masuk dalam ayak. Mana Ustazah tu mana? Mati dah. Okey. Dia kata apa? Aku akan hidupkan Ustazah. Hampa tanya dia balik hari ni. Tanya dia tengok, betul ke suruh masuk dalam api ke layak? Ustazah tu buta dah kot. Masa tu dia tak tengok ni keadaan kita hari ni. Sampai begitu, pada ketika itu dia hidupkan balik Ustazah dengan bantuan jin dan syaitan. Ustazah pun main lah dengan pakai purdahnya, yang muka bersihnya, senyum, apa khabar semua? Sihat. Oh Ustazah dulu bagi tahu kami kan, kata kena masuk dalam api, jangan masuk dalam ayak ni. Tak, Ustazah silap. Sebenarnya terjunlah dalam ayak. Ambillah ayak tu. Yang tu yang betul. Yang ni yang salah. Kalau dihidupkan balik Nabi sekalipun, Tok Wan kita, Tok Guru kita sekalipun mai habaq masa tu, pilihlah api. Faham ke faham ni? Tolong sampaikan kepada anak cucu cicit kita. Mungkin zaman kita dah tak sempat nak dapat bertemu Dajjal. Nak bertemu ke Dajjal ni? Masya Allah, tabarakallah. Mau ke? Kalau diberi pilihan, na'udzubillah. Hari ni baca surah Kahfi lagi ni. Masya Allah, jangan tinggal. Setiap hari kalau boleh kita baca 10 ayat pertama, 10 ayat terakhir. Dajjal mai dengan tawaran yang sangat dahsyat, sangat hebat. Dia mai, dia bagi dekat kita dalam keadaan lapang, dalam keadaan dahaga, dalam keadaan tak boleh. Tiba-tiba pada ketika tu ada seorang ustaz ke alim ulama bangun. Hang Dajjal, tengok di dahi hang ada perkataan kafir. Siapa nampak perkataan kafir itu hanya orang beriman. Dia kata, mana hang tahu aku Dajjal? Tu ada perkataan kafir di dahi hang. Lepas tu hang nak ikut aku ke tak ni? Ni semua yang duduk kat belakang ni nak ikut Tok Imam ni kan, nak ikut saya. Dajjal kata, saya boleh bagi hampa kebahagiaan. Hari ni rumah hampa keban saya boleh buat balik. Esok tanaman hampa saya boleh bangunkan balik. Semua sungai-sungai yang kering saya boleh penuhkan balik ayak. Tok Imam ni boleh bagi apa kat hampa? 3 tahun dah hampa duduk kemarau ni. Hampa nak ikut dia ke aku? Kalau kita pilih Dajjal, amanlah kita. Ini adalah perumpamaan juga kepada
Na'udzubillah, bukan nak bercakap tentang pemimpin, tapi mana-mana pemimpin yang memilih dia jadi pemerintah, hang parti mana, hang bukan parti aku, tak bagi. Sama perangai Dajjal lah tu. Nak abang tu lah. Dah ada Dajjal dah lah ni pun. Yang sama perangai, hang ikut aku, hang makmur lah. Aku buh turap tar elok-elok, bagi ayak masuk elok, bagi elektrik semua bagi pendidikan percuma. Tak ikut aku? Mampu habis kat hampa. Seumpama lagu tu, Dajjal kata, tak apa, tak mau ikut aku nak ikut tu imam ni. Suruh dia bagi tumbuh balik pokok. Dajjal akan pergi tempat lain. Lalu tempat yang tak mau terima dia tadi akan jadi apa? Bencana. Dia akan turunkan lagi benda-benda yang lebih menyakitkan dan menyiksakan, benda-benda yang lebih mengharukan kita. Akhirnya pakat-pakat lari mai, tak apalah ikut hang lah, kami tak tahan dah ni. Allahu Akbar. Yang imannya tak kuat, kita akan ikut Dajjal. Dan pada ketika tu, apa makanan orang-orang beriman? Orang beriman lari duduk di mana? Masjid, rumah-rumah Allah, berkumpul di sana. Dan kata Rasulullah, mereka tidak ada makanan, mereka tidak ada minuman, sebab mereka melawan Dajjal. Tapi makanan dan minuman mereka dikenyangkan dan ditenangkan dengan zikrullah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Mereka berzikir sampai kenyang. Allahu Akbar. Tapi sekelompok kecil sahaja. Yang ramai akan ikut siapa? Dajjal. Takut tak kita? Na'udzubillah. Sebab itulah dalam hadis Rasulullah suruh kita baca doa minta lindung daripada, tengok jam kira apa dah. Kita habis kira apa? Dajjal. Rasulullah ajak kita doa untuk minta jauh daripada fitnah Dajjal dalam apa? Bukan sujud akhir, dalam tahiyat akhir. Selepas baca innaka hamidum majid. Baca apa? Ramai-ramai. A'udzubika min, jangan as'aluka. As'aluka minta. A'udzubika min. Yang pertama daripada apa? Yang pertama minta jauh daripada azab neraka. A'udzubika min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada fitnah. Yang pertama tadi daripada, bukan fitnah, daripada azab kubur. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabi jahannam. Ya, azab kubur, azab jahannam, azab neraka. Wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masihid dajjal. Kenapa Dajjal ada masih ni? Masih ni makna Dajjal ni mai tolong kita. Macam Masih Isa al-Masih. Tolong apa ni? Tolong hak tadi itulah. Tengah-tengah kemarau mai tolong bagi ayak. Tengah-tengah susah mai bagi tawaran-tawaran hebat. Siapa yang nak kena banyak? Na'udzubillahi min zalik. Diberitakan para wanita lah yang paling ramai jadi pengikutnya. Pelik tak? Tak pelik kan? Kalaulah Tesco buat 50%, laki pi ke wanita pi? Ni periuk belanga ni nak makan masa bulan puasa ni. Tawaran hebat 80%. Kita terapa api dulu kan, suami kita terapa api dulu. Kita. Sebab tu juga ada satu hadis sebut, wahai lelaki-lelaki, suami-suami, ketika datangnya Dajjal, ikatlah anak dan isterimu di rumah. Tak bagi keluar. Kalau kita keluar, kita akan jadi penghasut kepada suami kita. Bagaimana Hawa hasut Adam untuk makan buah khul. Abang ambil lah, abang tak tahan dah ni abang. Laki boleh tahan lagi, beda dia. Tapi bila tengok suami isteri dengan anak-anak ni duk merayu,
Hai ya Allah, tak tahannya tengok bini aku lama dah lapang. Ambil bila ambil sahaja itu tawaran daripada Dajjal, aku adalah Tuhan. Aku adalah Tuhan. Dajjal kata tak ada Tuhan melainkan aku. Nah, sign agreement. Wallahualam lah, ada agreement ke tak? Contoh macam tu lah. Siapa nak bantuan? Ni di sini meja bantuan. Esok rumah akan diperelokkan. Mungkinlah dalam situasi lah. Jadi nah, sign borang. Ambil borang. Bini pun tarik tangan laki. Ni Dajjal ni, yang Dajjal abang tahu. Dulu abang mengaji. Dok abang Dajjal apa dia mai tolong kita abang oi. Dia mai bagi macam-macam, takkan Dajjal kot. Nampak tak? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Setahun, sehari bagaikan setahun akan kita lalui ketika datangnya Dajjal pada hari pertama dia. Dia bermaharajalela selama 40 hari tu. Tak ada orang boleh tank dia. Etromen tak dicipta lagi, tak turun lagi. Masya Allah, tabarakallah. Jadi, fitnah Allahu Akbar. Ingat doa tadi? Tolong amalkan dan tolong baca setiap kali waktu solat. Kalau lupa, yang lain baca lain boleh? Boleh suruh aku tu? Tak boleh? Ada seorang Ustaz tak ingat nama ya, yang memang mewajibkan bacaan tersebut. Kalau lupa baca, dia akan solat semula dan baca semula. Anak-anak lupa baca, dia suruh solat semula dan baca semula. Kerana sangat takut dengan fitnah Dajjal. Allahu Akbar. Jadi Dajjal ni akan main baca photostat banyak nak baca ni. Masa setengah jam ni tak ada lah. Okey. Masya Allah, tabarakallah. Bantuan di saat kemarau tadi kita dah sebutkan bagaimana Dajjal ini akan main. Dalam situasi kita sangat dahsyat tersebut, dalam sebuah hadis yang panjang daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an berkata, Rasulullah berucap di hadapan kami. Kebanyakan ucapannya menyebut mengenai Dajjal dan meminta kami berjaga-jaga. Rasulullah kata, banyak sebut Dajjal dan suruh berjaga-jaga. Kerana apa? Rasulullah habaq kat sahabat, dah berlaku ke belum Dajjal datang? Dah berlaku ke belum? Kita sekarang Ustazah sebut, Tok Guru banyak yang menyebut dah berlaku belum? Sebagai persediaan. Kalaupun nanti Tok Guru ni dah tak ada, kita kena wasiat ke anak kita, wasiat dekat cucu kita, wasiat dekat cicit kita tentang adanya Dajjal. Allahu Akbar. Apa Rasulullah sebut? Di antara yang disebut, di antara fitnahnya ialah apabila Dajjal menyuruh langit supaya menurunkan hujan. Tadi kita ketahui dalam keadaan Dajjal turun tadi, kita baru kemarau yang panjang, betul? 3 tahun. Tiba-tiba Dajjal kata, okey, hujan turun sekarang. Petik. Hujan turun. Allah, semua orang bagaikan berpesta. Tak boleh elak. Semua orang seronok dengan turunnya hujan. Dan yang menurunkan hujan tu siapa? Dajjal. Kita tak nampak Allah dah, tak nampak dah. Mata kita telah dibutakan pada ketika tu. Kemudian, maka turunlah hujan apabila dia menyuruh tanah supaya menumbuhkan hasilnya. Maka tumbuhlah tumbuhan. Ni semua kering kan? Sekarang tumbuh. Dan tumbuh tersebut, dia luar biasa. Bukan hari ni tanam, 5 tahun lagi boleh makan. Okey, musangking. Tumbuh. Brrrr, pokok naik. Tengok gambar kartun yang bubuh-bubuh benih kacang. Pokok kacang tu naik ni semalam kan? Sampai langit. Betul tak? Kita rasa benda tu tahyul ataupun benda tu dongengan. Tetapi sebenarnya Allah Ta'ala ni boleh buat lebih daripada tu. Dan Allah Ta'ala berkuasa atas setiap sesuatu walaupun benda tu tak masuk akal dan tak logik atau mencari adat. Bagaimana Rasulullah memberikan, Allah memberikan kekuasaan kepada Ashabul Kahfi dalam surah Kahfi. Tidur mereka 300 tahun lebih, 309 tahun. Logik tak? Logik tak ni? 300 tahun tidur, bangun masih lagi elok. Belum jadi tulang rangka, boleh pergi beli makanan pula. Jadi bila Dajjal kata tumbuh, nak makan apa puan?
Puan tadi kan hak saing borang kan? Nak makan apa musangking? Okey, tumbuh sekarang, belepuk. Buah musangking jatuh. Terbuka dah, mekak dah, mekai dia panggil. Allah, tengok-tengok isi duk tidur main koi elok, tak makan kau. Agak-agaknya lah. Tak keterpa semua orang pakat pergi makan. Subhanallah. Begitu sekali dalam hadis Rasulullah sebut, supaya menumbuhkan hasilnya maka tumbuhlah tumbuhan. Di antara fitnahnya juga ialah apabila dia mengunjungi manusia yang hidup dan manusia tersebut mendustakannya. Yang saya kata tadi, yang saya cerita tadi bukan cerita dongeng. Dia mai kat manusia hidup, manusia kata, "Dak, hang dajjal ni, hang bukan Tuhan." Dia kata apa? Maka tiadalah yang tinggal padanya, semuanya musnah. Di antara Masya Allah, yang hidup dan manusia tersebut mendustakannya, maka tiadalah yang tinggal padanya. Maksudnya siapa yang mendustakan dia, dia akan apa? Akan musnahkan, akan matikan, akan bunuh orang tu. Maka tiadalah yang tinggal padanya, semuanya akan musnah. Di antara fitnahnya juga ialah apabila dia mengunjungi orang lain, lalu orang lain tersebut beriman dengannya, maka dia akan menyuruh langit menurunkan hujan, lalu turunlah hujan serta-merta, dan menyuruh tanah di situ supaya tumbuh tanaman, lalu tumbuhlah tanaman. Masya Allah, tabarakallah. Ni di sudut kekuasaan yang Allah bagi dekat dia untuk sementara. Yang kedua, syurga, neraka dan menghidupkan orang mati. Masya Allah, Dajjal ni Allah bagi dekat dia pada ketika itu izin untuk mengadakan syurga dan neraka serta menghidupkan orang yang mati. Sebenarnya yang dia buat tu hanyalah apa? Tipu daya magic daripada bantuan syaitan dan jin. Subhanallah. Kita baca satu lagi hadis daripada Salamah bin Al-Aqwa bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai Dajjal. Bersama Dajjal ada dua gambar, sebuah gambaran syurga dan sebuah lagi gambaran neraka. Bersamanya juga syaitan-syaitan yang menyerupai manusia-manusia yang telah mati. Yang ni yang sebut tadi tu. Ustaz apa duk rajin sebut pasal Dajjal? Ustaz Auni, keluar Ustaz Auni. Habaq. Ni bukan Dajjal, silap kenyataan saya yang dulu di Padam. Ni sebenarnya Tuhan. Mai Ustaz pula, Ustaz Fawaz pula. Tu Ustaz Fawaz pergi tanya dia, aku syaitan, aku ni Dajjal ke aku ni Tuhan? Takut kita pada ketika itu jika iman kita yang tadi, yang kita tak pasak betul-betul iman dalam hati, kepercayaan dekat Allah, kita tak tuntut ilmu banyak-banyak hari ni, kita tak zikir banyak-banyak dekat Allah, kita tak bersama Allah dalam hati kita, semua kita nampak orang tu, semua kita nampak siapa salah, jiran sebelah salah, kerajaan salah, YB tak turun untuk ambil tahu pasal kita. Siapa lagi salah? Semua kita tuding tangan ke orang, semua orang salah. Kita betul belakang. Kan? Tak nampak Allah yang jadi asbab sahaja orang-orang tersebut untuk Allah uji iman kita. Nampak tak ni? Nampak ke nampak? Takut ke tak takut? Takut kat siapa? Takut Allah. Sebab semua ni Allah dah atur pada masa dia yang tertentu akan keluar seperti mana yang Allah dan Rasulullah ceritakan. Tidak ada satu pun yang bersalahan. Okey. Jadi apa dia kata? Gambaran syurga dan neraka, sebuah lagi gambaran neraka, bersamanya juga syaitan yang menyerupai manusia yang telah mati. Mereka berkata kepada manusia yang hidup, "Adakah kamu kenal saya? Akulah saudara kamu, atau bapa kamu, atau saudara mara kamu." Lalu manusia hidup tanya, "Bukankah hang mati dah?" Kita tanya, orang yang hidup masa tu tanya, "Ustazah kan mati dah ke? Bukankah kamu telah mati?" Lalu dia menjawab, "Inilah Dajjal, Tuhan kami, ikutlah dia. Tuhan akan memperkenankan apa yang dia kehendaki. Dia turun ketika kita susah, seumpama dia penyelamat dan dia Tuhan. Maka kita akan terpedaya dengannya." Begitu jugalah perumpamaan orang-orang sekarang yang mengambil kesempatan atas kesusahan, kesempitan orang lain. Mahabak kau ada orang baru pencen dapat berapa ribu? 300. Kalau kau nak hidup lama, ni 300,000 masuk skim ni kau. Tiap-tiap bulan goyang kaki 30,000 kau. Rasa-rasanya teliuk tak 30,000?
10 bulan kira 30,000 sebulan. 10 bulan dapat balik dah modal 300,000. Lepas tu untung. Yalah 10 bulan bukan lama mana kan. Kita COVID pun kat 2 tahun dah. Lama dah. Tak rasa pun. Betul tak rasa? Jadi bila syaitan ni mai, Dajjal ni mai, bagi tawaran yang macam tu, agak-agak kita nak grab tak? Grab food. Kita nak grab tak? Mestilah nak grab. Allah, sahabat-sahabat sekalian. Jadi kita kena minta selalu dijauhkan daripada kejahatan fitnah Dajjal. Hari ni ada Dajjal tak? Itu Dajjal dia lah tu, ejen-ejen dia. Yang mai memberikan harapan yang indah-indah kat kita. Gadai tanah, jual rumah. Pasal nak dapat sebulan 30,000 ni. Akhirnya semuanya hampa, apa pun tak dapat sebab kita tamak. Okey. Bukankah kamu telah mati? Lalu dia menjawab, inilah Dajjal Tuhan kami, ikutlah dia. Tok Wan kita pula dah mangkit mai habaq ni lah Dajjal. Tapi habaq nama dia Dajjal syok tu. Kan bukan nama dia Allah, nama dia memang Dajjal tapi dia Tuhan. Masya-Allah, tabarakallah. Kita yang telah dibutakan mata hati, kita rasa itulah Tuhan, kita rasa dialah yang menjadi penyelamat, kita rasa dialah yang berkuasa. Sebab hari ni jangan sembang Dajjal turun. Menteri mai pun kita dah bersiap segak-segak nak minta macam-macam kat menteri ni. Nak minta apa? Senarai dah. Titi nak kena bubuh. Tar nak kena bubuh bagi elok. Sekolah nak kena buat bagi elok. Nak minta. Menteri kata, pangkah aku nah. Okey. Pangkah. Baru menteri. Sebab janji nak bagi. Tak apa, makcik dia seorang. Elang sebulan 500 cukup. Makcik pangkah saya. Kalau Dajjal turun dengan tawaran yang kita tengah lapang, tengah teruk, Masya Allah, macam mana nak elak? Hanya dengan iman. Sebab tu suruh tanya tadi awal-awal tadi, dalam hati ada apa ni? Allah ke Rasulullah? Kalau ada rumah besar, tengok rumah kau tu besar jelin. Ui, buah tai semua pula dah. Rumah aku tak ada tai gini. Terkesan hanya kerana rumah orang lebih baik daripada rumah kita. Maksudnya dalam hati kita ada dunia. Dan kita lah salah seorang pengikut dia nanti. Nampak tak tu? Teratai rumah kawan sebelah pun kita dah gugah dah. Anak dia balik kereta besar pada anak kita. Kita dah mula muka tak elok dah. Hang ni mak suruh mengaji, rajin-rajin dulu tak mau mengaji. Yang tengok orang sebelah tu. Anak dia balik kereta hebat pada kita. Hang boleh beli takat kereta cabuk tu Sampai tengah jalan keng mampu nak suruh pula. Marah pasal tak dapat dunia. Maksudnya dunia dalam hati kita, bukan Allah dan Rasulullah. Macam mana nak lawan Dajjal ni? Bersedia lagi? Lalu Dajjal pun menang, dapat banyak pengikut. Kecualilah segelintir kecil sahaja daripada orang-orang yang beriman yang akan tetap dengan keimanan, tetapi mereka tidak dibiarkan begitu sahaja oleh Dajjal. Mereka akan disiksa. Mereka akan disiksa dengan sepenuh-penuh siksaan. Orang lain yang tengok kena siksa, adakah kita akan berani lagi nak kata tak? Berani tak? Tak berani. Dah lah tak bagi makan. Kalau dia ambil bara api buah dalam mulut, bara api letak di badan kita, macam mana? Kalau anak kita yang beriman tu pun takut-takut. Sebab itulah Nabi sebut, ikatlah isteri-isterimu di rumah, anak-anakmu di rumah. Kalau kita keluar dan kita tak mampu nak tengok, tiba-tiba suami kita, anak lelaki kita tak mau ikut Dajjal. Dajjal ambil batu hempap atas kepala dia. Dajjal ambil lembing tikam dia. Kita akan kata, cik, mengakulah kata dia Tuhan, cik. Mak dia ada ni, mengaku bila. Kan? Orang perempuan ni hati dia lembut. Hati dia tak tahan. Diri dia boleh tahan lagi. Siapa yang sekuat masyitah? Siapa yang sekuat masyitah? Yang sanggup untuk terjun dalam air yang sedang menggelegak mendidih untuk mentauhidkan Allah. Ada kita hari ni macam tu?
Pistol tak ni? Abang. Abang, aku Tuhan ke? Allah Tuhan. Kalau mengaku, tapi ada hadis kata kalau aku mengaku pun dalam hatiku beriman, aku dapat masuk syurga. Mengaku bila? Sebenarnya iman kita tak kuat. Kita tak sanggup nak mempertahankan Allah. Tak sanggup. Sanggup tak? Semua puasa. Semua tak puasa. Makan depan kita, hang seorang yang puasa boleh? Allah, macam-macam makanan yang kita suka, semuanya tunjuk depan hidung kita. Kita terpaksa puasa. Dekat nak mitik, lihat tengok dia makan. Sedapnya. Buka lah. Kan? Tak tahannya. Ya Allah, tak tahannya. Kita ni orang perempuan. Sebab tu, orang perempuan yang paling ramai akan ikut Dajjal. Na'udzubillah min zalik. Seumpama perempuan lah paling ramai yang dilihat oleh Rasulullah berada dalam neraka. Nampak dah? Kita paling ramai main mengaji kan? Awak kita masuk neraka banyak ni. Orang lelaki pergi hantar ya. Lepas tu pergi kedai kopi, makan-makan, main ambil kita pula. Kita main mengaji, balik. Abang tak tahu tadi, sedap lah ceramah tadi. Tu noh. Lepas tu, tengok lelaki tak kenal lagi, kita mula belagak hebat pada dia dah. Jadi apa jadi kita? Habis pahala. Masya Allah. Dalam hadis ni digambarkan bagaimana syaitan bersama Dajjal untuk menyesatkan manusia. Dajjal ni tidak bersendirian. Okey? Daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berucap di hadapan kami. Kebanyakan ucapannya menyebut berkaitan dengan Dajjal dan meminta kami berjaga-jaga. Yang ni kita dah baca tadi, tapi ni sambungan dia lagi ya. Di antara fitnahnya ialah apabila dia, iaitu Dajjal, berkata kepada orang jahil, adakah kamu ingin lihat aku membangkitkan ibu bapa kamu yang telah mati? Adakah kamu akan beriman denganku? Orang tersebut kata, ya. Maka pada ketika tu dia uji kita. Hang rasa aku ni Tuhan ke tak? Tak, hang bukan Tuhan, hang Dajjal. Ni kalau aku bagi hidup orang mati ni agak-agak hang, orang lain boleh bagi hidup tak? Melainkan dia tu Tuhan. Kalaulah aku boleh bagi hidup ibu bapa hang yang telah mati, adakah hang nak beriman ke aku? Kita pun kata try lah bagi hidup, tengok aku nak tengok. Ataupun kita kata ya, tak apa, hang hidup tengok sekali aku beriman dengan hang. Lalu, adakah kamu akan beriman denganku? Dia tanya. Orang tersebut berkata ya. Lalu 2 ekor syaitan menyerupai bapa dan ibunya lantas berkata, wahai anakku, berimanlah dengannya, sesungguhnya dialah Tuhan. Mak pak kita pula mangkit, habaq kata yang tu Tuhan. Berasa lagu mana kita masa tu? Lah kita ni duduk dalam alam yang tak ada situasi tu. Kalau kita duduk dalam tempat dan situasi tu, dalam keadaan panasnya, dalam keadaan lapaknya, dalam keadaan huru-hara, tak ada siapa mai tolong kita. Kerajaan buat pembenihan awan pun tak menjadi, hujan tak turun, nak salur air, paip je, batang paip je ada, air tak terbit. Tiba-tiba ada seorang mai mengaku boleh bantu kita pada ketika tu. Tuhan lah gamaknya mai menjelma jadi orang ni. Kita mungkin dah melupakan kisah Dajjal. Na'udzubillahi min zalik. Jadi kita kena tolong diri kita, perkemaskan amalan-amalan kita. Hari ni yang kita kena balik buat apa dia? Yang pertama buat apa? Terus menggali ilmu, mengambil ujian-ujian sebagai ibrah atau sebagai landasan dan jalan untuk kita kenal Allah Ta'ala. Untuk kita faham diri kita lemah. Tiba-tiba tengah-tengah kaya jatuh bankrupt, miskin. Tengah dapat gaji 20,000 sebulan, sekupang pun tak ada. Terpaksa jadi Grab Food, terpaksa jadi apa? Food Panda. Grab Food pada Food Panda. Terpaksa jadi bawa Grab. Rumah kena lelong. Ustazah melihat sendiri bagaimana sahabat Ustazah 2-3 orang usahawan di Kuala Lumpur yang gulung tikar, apa pun tak ada. Sehingga hutang berlambak-lambak, sehingga jadi apa? Orang sebut depression tu, anxiety, ketakutan terhadap benda yang berlaku ni. Masya Allah. Lupa ke Allah, menyalahkan orang ni. Kerajaan tak bantu. Pasal apa ni? Negeri tu bantu, negeri ni tak bantu. Menyalahkan situasi.
Tu baru sikit. Baru sikit. Jadi kita kena ambil semua yang berlaku dekat kita hari ni sebagai Allah, ya Allah, jalankanlah kepadaku, lalukanlah kepadaku, sampaikanlah kepadaku ulama, guru-guru, murabbi, mursyid yang menunjukkan siapa diriku dan kekuasaanmu, ya Allah. Perkenalkan dirimu kepada kami, ya Allah, supaya kami mengenalimu lebih dari diri kami. Kalau kita tahu yang wujud hanya Allah, adakah kita terkesan dengan semua yang berlaku? Wujud hanya Allah, kita wujud tak? Kita wujud tak? Kalau kita wujud, Allah wujud, kita wujud tak? Yang wujud hanya Allah. Kita wujud kita asbab af'al kehendak Allah. Dan kita ni boleh dikatakan bukan wujud hakiki. Wujud kita ni hanya sekadar wujud sebagai medan ujian sementara untuk kita, yang kita kena merasakan wujud kita ni sebenarnya tidak wujud. Sudah. Apa wujud tak wujud pula ni? Hang wujud kan tak wujud? Yang ada ni siapa ni? Wujud ke tak? Wujud kita kerana Allah berkehendak kita wujud, dan apa yang berlaku atas diri kita, perjalanan hidup kita, segala-gala yang kita tempuh adalah dengan kehendak Allah. Jadi tak ada kemarahan, tak ada kerisauan. Jadilah waliullah, pembantu kepada agama Allah. Serahkan hidup kita kepada Allah. Mailah apa ujian pun tidak terkesan dengan ujian-ujian tersebut. Tapi kita kena lalui dulu jalan-jalan dia. Lalui dulu jalan-jalan dia tu maksudnya, orang kata apa? Oh, nak jadi orang yang Allah kasih, kena baca istighfar 1000 kali. Bacalah. Walaupun pada ketika baca tu 1000, dengan apa tak tahu akhirnya. Astaghfirullahalazim tu apa? Aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Besar ni. Nak mohon ampun apa? Tak apa. Pada awalnya ligan dulu 1000, akhirnya kita mula menghayati. Fasa pertama macam kita masuk tadika A, B, C, baru belajar ABC. Kedua kita gabungkan B, A, ba. Kita baru gabungkan. Mula-mula nak masuk kepada tahap nak jadi orang yang dekat dengan Allah, mestilah istighfar dulu, mohon ampun. Baru kita faham istighfar tu macam mana. Ya Allah, aku berdosa ya Allah. Kemarin ya Allah aku lengahkan solat ya Allah. Aku berdosa ya Allah. Dalam solat aku tak ingat Engkau sepenuhnya ya Allah. Aku berdosa ya Allah. Kemarin aku lawan cakap suami aku ya Allah. Aku berdosa ya Allah. Kemarin aku tengking anak aku ya Allah. Aku berdosa ya Allah. Kemarin dulu ni aku nak pi ambil pucuk ubi, tapi orang tuan tak ada di rumah, aku ambil je lah ya Allah. Lupa nak minta. Lepas tu tak pi abang-abang dah. Balik rebuih-rebuih makan, resap rayup. 2 tahun lepas tu baru teringat. Panggil kita memang macam tu. Rumah orang biasa, jiran, dia pun kata, ambil je lah bila nak ambil. Kita pegang hak dia kata tu kan. Ataupun biasa kita pergi minta, memang dia bagi. Ni dia tak ada, bagi salam tak ada. Ambil je lah, bunyi pun. Sambil istighfar, sambil menghayati satu persatu dosa kita, itu tahap yang seterusnya. Tahap pertama, pulun nak istighfar dulu. Bila kita membiasakan lidah kita dengan istighfar, hati mula melekat dengan Allah. Pada ketika tu, kita akan dapat guru ataupun orang, saudara, sahabat yang mai bagi tahu, Kak istighfar sehari 1000 kali kan. Lepas ni kak istighfar dengan berserta mengaku salah dan dosa kita. Ya Allah, masa aku muda dulu, ya Allah, keluar sidaikan ketang ke dada, ya Allah, tak berapa banyak orang yang tengok. Ya Allah, sokin pun jarang-jarang pakai, ya Allah, berapa ramai orang yang tengok, ya Allah. Ya Allah, rambut pun kadang terbit, tarik cermin mata, ya Allah, minta maaf, ya Allah. Dosa-dosa kecil kita sedang tak? Ya Allah, mata aku pernah tengok, ya Allah, orang duk bergencok-gencok, ya Allah, tak pakai baju. Ya Allah, mata aku pernah tengok orang berpeluk-pelukan, tak pakai baju. Mulut aku pun lancang kata dekat dia, ya Allah, apalah mereka ni tak ada iman. Mata duk tengok situ lah, gambar Hindustan. Kan? Oh, seronok dia salin baju lain pula dah. Duk tang lain pula dah. Tu kita tu. Jadi pengarah nombor 2. Tapi tengok juga. Sampai habis. 3 jam tak sedang.
Itu pening lah tengok orang Hindustan. Rasa duduk tempat Hindustan kita pun. Nampak je bunga banyak macam zaman lah ni. Macam Hindustan punya filem. Ada orang duk bubuh post pokok-pokok yang bunga jatuh-jatuh tu macam bunga sakura tu. Kita pun pergi tengok gambar kawan kita post. Macam dalam gambar Hindustan lah. Maksudnya kita pernah tengok lah tu gambar Hindustan tu. Subhanallah, Wallahu Akbar. Jadi ni nak hadapi fitnah Dajjal ni, sekarang ni kita kena alert ataupun sedap ataupun kena apa orang putih panggil? Aware. Kena peka. Kena peka dah. Ni bukan peka lah, kena peka. Peka. Peka ni maksudnya kita dah sedap di mana aku lah ni. Hak nak menghadapi tu bukannya orang perseorang, bukannya dalam bentuk jemaah kalau kita orang perseorangan tak kuat. Maksud orang perseorangan kita adalah diri kita. Persediaan kita. Bagaimana kita? Boleh? Masya Allah, tabarakallah. Okey? Dalam hadis lain menceritakan Dajjal mempunyai sihir yang dilihat boleh menyembuhkan penyakit. Agak-agak seandainya 3 tahun kemarau, banyak tak penyakit datang? Terlalu banyak. Jadi dia main-main. Tengok hadis ni sebut daripada Hasan bin Samurah bin Jandab radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Dajjal itu pasti akan muncul. Dia mengalami kecacatan pada mata kirinya. Ingat mata kiri dia. Yang terdapat daging timbul di bahagian tersebut. Dia mampu menyembuhkan sopak dan kusta. Tahu penyakit sopak ke? Penyakit apa tu? Kulit. Kusta, penyakit kulit kan. Dia boleh menghidupkan orang mati. Maksud sopak dan kusta ni nak sehinggakan dia susah nak sembuh, sehinggakan di negara kita pun ada pusat kusta negara. Di Sungai Buloh tu. Dia susah nak sembuh. Jadi kalau habaq dia boleh sembuh sopak dan kusta, hebat tak? Hebat. Pasal penyakit yang sukar sembuh, yang jarang-jarang dapat ubat pun Dajjal boleh sembuhkan. Dia boleh menghidupkan orang yang mati. Dan dia berkata, akulah Tuhan kamu. Maka siapa yang kata kamu adalah Tuhanku, bermakna dia telah menyebarkan fitnah. Sesiapa yang berkata Tuhanku adalah Allah dan yang hidup dan tidak akan mati, maka dia akan dipelihara daripada fitnahnya Dajjal. Pasal apa Ustazah bawa otas ni? Tajuk ni jarang-jarang Ustazah bagi. Tak ingat benda-benda ni. Kalau tajuk yang biasa-biasa duk bagi tu tak apa. Tajuk-tajuk yang macam ni kena rujuk, takut kita tersalah bagi Musnad Imam Ahmad. Masya-Allah, tabarakallah. Jadi Dajjal ni keluar dalam keadaan kita huru-hara, kita dalam keadaan yang sangat-sangat memerlukan bantuan. Ketika itu dia mai dalam bentuk Tuhan. Boleh sembuhkan penyakit, boleh bagi hidup orang mati, boleh turunkan hujan, boleh bagi tumbuh-tumbuhan. Masya Allah, tabarakallah. Kalau kita nak lihat dalam sudut tak elok, kita boleh nampak dia main dalam keadaan pelik. Kalau kita nampak dalam sudut elok, kita wallahualam, kita tak tahu dia main tu dalam keadaan macam mana. Adakah dia hanya petik tak Swiss kuning tumbuh pokok? Kita tak tahu. Sebab lah ni dalam era tengah teknologi. Kita nak apa semua Mr. Google cari dalam ni. Dan inilah juga antara fitnah Dajjal yang terbesar. Lupa dah sebut. Berapa ramai orang yang bercerai kerana handphone. Berapa ramai suami umur 40 duk main game lagi. Berapa ramai isteri, suami saja marahlah dia. Oh, bini tak main gamaknya. Isteri yang duk main, isteri pun main. Kan? Jadi hanyut masa, habis masa dalam keadaan tu. Dan berapa banyak orang yang berjumpa balik kekasih lama. Main handphone ni jumpa. Teringat terus umur 18 tahun. Sedangkan masa tu dah dekat 80. Tapi jasad saja tua. Roh, hati duk muda, duk teringat macam baru kemarin. Kontak lah. Bila kontak, syaitan juga akan membubuhkan dia punya kuasa dia. Bunga-bunga indah akan berlaku dalam tu. Jadi sahabat-sahabat sekalian, banyak yang kita nak bincangkan, sebenarnya tak cukup lah untuk 2 jam. Kalau kita nak bicarakan tentang
tentang Dajjal ni tu belum lagi spesifik rupa dia, tang mana dia tu dia keluar, macam mana lepas tu pemerintahan dia, kemudian pengikut dia, kemudian dia pi mana sampai ke mana, kemudian siapa yang akan turun untuk bunuh dia, di mana lokasi dia kena bunuh, panjang cerita dia. Sehinggalah dikitabkan, dibukukan. Ada buku yang khusus yang membicarakan berkaitan dengan Dajjal sahaja. Rupa dia saja pun, nak bicara tentang rupa dia saja pun ada berpuluh-puluh buah hadis. Nak bicara tentang kekuasaan yang dia dapat pun ada banyak hadis, masya-Allah, tabarakallah. Jadi hari ni Ustazah Nak, Ustazah Mai ni yang kita dapat satu, apa kita kena buat? Amalan kita. Mungkin kita tak melalui dah zaman Dajjal tu. Mungkin. Tak tahulah, kok ada yang muda lagi 20 tahun Dajjal keluar, dia sempat ke, kita pun tak tahu. Mungkin. Kalau tengok situasi lah ni, mungkin belum lagi. Mungkin. Tapi kalau esok keluar pun, wallahualam. Kan? Jadinya, apa kita kena buat? Yang pertama, lazimi bacaan suratul Kahfi. Kalau tak boleh hari-hari, setiap Jumaat. Sama ada selepas masuk waktu maghrib, petang Khamis, malam tu jadi malam Jumaat, nak baca Yasin silakan. Kemudian teruskan dengan suratul Kahfi, tak larat baca 110 ayat, baca 10 pertama, 10 terakhir, ataupun lebihkan sedikit, tak apa hari Jumaat tu. Kalau mampu baca kesemua lagi bagus. Kemudian tadabbur dengan maknanya beserta memahami ayat-ayat yang tertera dalam tu, beserta dengan pemahaman kenapa ayat begitu dan begitu. 4 ayat pertama tu pun dah cukup hebat. Kalau kita nak tadabbur sehari semalam tak habis. 4 ayat yang pertama. Ya, 4 ayat yang pertama. Tapi biasakan dan tolong hafaz. Hafaz, bukan baca saja. Hafaz 10 ayat pertama, 10 ayat akhir, paling kurang hafaz. Tahu tak hafaz? Hafaz. Kalau baca hari-hari, insya-Allah 40 hari boleh ingat, boleh hafal. Baca jangan tinggal. Yang kedua, doa tadi. Doa sebelum beri salam, selepas tahiyat awal. Ustazah tak erti Arab, ustazah cari dalam makna Melayu, tapi bukan baca zahir di mulut, baca dalam hati. Kalau kita baca Melayu, batal solat kita. Kita kena baca dalam hati. Duduk sebentar selepas innaka hamidum majid, ingat balik maksud dia, minta sungguh-sungguh Allah lindung kita daripada fitnah kubur, daripada azab kubur, daripada azab jahannam, daripada fitnah hidup dan kematian, dan daripada fitnah Dajjal. 4 benda yang kita kena minta selepas habis tasyahud akhir. 4 benda. Pertama, jauh daripada azab kubur. Kedua, jauh daripada azab neraka jahannam. Ketiga, dijauhkan daripada fitnah mahya wal mamat, hidup dan mati. Yang keempat, jauh daripada kejahatan fitnah Dajjal. 4 perkara yang kita kena selalu doakan di setiap solat kita sehari semalam. 5 waktu, 5 kali baca. Boleh? Dan selepas bagi salam, kalau boleh duduk dalam keadaan tasyahud akhir tu, duduk dalam keadaan apa dia panggil? Tawarruk ke iftirash? Tawarruk, duduk atas lantai dengan kaki dipacakkan. Duduk dalam keadaan tu, stay dalam keadaan tu sehinggalah kita wirid sampai kepada Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Duduk dalam keadaan tawarruk ataupun dalam keadaan tasyahud akhir tadi sampai Allahumma antas salam, baru rongkai kedudukan kita. Maksudnya stay dalam keadaan tu dulu. Selepas bagi salam, astaghfirullahalazim, Allahumma ajirna minan nar. Lepas tu baru Allahumma antas salam, baru kita nak mangkit pergi bilik ayak ke, nak pergi kencing berak ke, ataupun macam mana, buatlah. Tapi sebelum tu baca dulu Allahumma antas salam, baru rongkai. Boleh? InsyaAllah. Lepas tu nasihat dan sampaikanlah kepada anak cucu cicit kita tentang fitnah Dajjal, tentang
perangai Dajjal, tentang apa yang Dajjal akan bagi dekat kita, apa yang akan Dajjal buat kat kita. Dajjal ni satu makhluk yang jahat, yang akan ra'i orang yang ikut dia dan akan musnahkan orang yang tak nak ikut dia. Kita jangan jadi macam tu. Kita kena ambil part, kalau diberi tugas sebagai pemimpin, sama rata dan adil. Ikut akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, yang pertama tadi lazimi baca apa? Suratul Kahfi. Kemudian banyakkan doa tu jangan lupa, banyakkan istighfar dan bersalawat ke atas Nabi. Kerana apa? Syafaat Rasulullah sahaja boleh bantu kita di akhirat. Syafaat Rasulullah bukan bantu di akhirat saja, tetapi sekarang di dunia juga Rasulullah sedang memberi syafaat dan membantu kita. Tak percaya, istighfar dan selawatlah sehari 1000 kali, minimum 300 kali. Boleh banyak 1000, tak boleh 1000 buat 10,000. Sentiasa. Ustazah pun ya Allah kagum dengan Syekh Zainul Asri kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. 3 patah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. 3 patah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita masih lagi jauh. Tak boleh nak lazimi lagi. Masya Allah, tabarakallah. Tu tanda cinta, tanda ingat. Tanda cinta mudah aja. Selalu sebut. Kalau kita cinta ke anak cucu kita, kan kita duk aja cerita ke orang kisah cucu kita. Cerdik lah budak tu, kan? Kita teringat kat seseorang, kita akan sebut nama dia. Mudahnya kita teringat dekat Allah, dekat Rasulullah. Sentiasa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nescaya dilapangkan kehidupan kita dunia dan akhirat. Perbanyakkan tasbih, tahmid, tahlil sudah tentu, istighfar dan salawat dalam kehidupan kita. Tak usah peduli langsung benda-benda yang kita tak boleh nak kontrol dan tak boleh nak capai. Berbalik kepada Allah. Ya Allah, aku tahu ini adalah kesan perbuatan Engkau kepada aku, ya Allah. Aku redha ya Allah, aku redha ya Allah. Redha dan syukur sepanjang kehidupan kita. Kalau kita bersyukur, duduk dalam keadaan susah pun kita seronok. Duduk dalam bawah titi pun seronok. Makan batu-batu pun seronok, boleh? Janganlah makan batu, sebab makanan masih ada. Mungkin sampai satu masa kita tak dapat bayangkan di mana Rasulullah sebut ketika Fatimah dalam keadaan kelaparan, anak-anak dia kelaparan, dia rebus batu untuk mendengarkan bunyi gedebuk tu seolah-olah sedang memasak makanan. Lalu Rasulullah sampai dan Rasulullah suruh pikaut makanan tersebut menjadi bubur. Tak mustahil pun untuk berlaku pada kita, tak mustahil, sebab kita masih lagi berada di dunia yang sama, di bawah pemeliharaan dan ciptaan Allah, Tuhan yang sama. Nampak tak? Tak bertukar Allah itu sejak daripada belum kita diciptakan hinggalah kita luput dari dunia, sehingga kita akan berada di alam akhirat selama-lamanya, insya-Allah. Jadi saya mohon ampun dan maaf, sekadar tu sahaja dulu, walaupun tak berapa detail dan tak berapa penuh. Adakah dapat sesuatu hari ini? Adakah dapat ilmu untuk disebarkan? Ilmu bukan untuk disimpan tapi untuk disampaikan. Ilmu bukan untuk disimpan tapi untuk disampaikan, disebarkan. Tengok orang sebelah abang dekat dia, tahniah dah habis kita. Masya Allah, tabarakallah. Ustazah mohon ampun dan maaf. Sekadar itulah dulu pengenalan. Sebenarnya Ustazah pun belum mengenali Dajjal. Bagaimana nak bercerita kalau tak kenal ni? Hanya berdasarkan kepada cerita ulama dan hadis-hadis Rasulullah sahaja. Jadi moga-moga Allah melembutkan hati kita, Allah menemukan kita lagi. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surah Wal-As, serta kita mohon Allah ampunkan segala dosa-dosa kita, dosa ibu ayah kita, dosa seluruh muslimin muslimat, mukminin mukminat, al-ahya'i minhum wal amwat, yang masih hidup dan
yang telah meninggal dunia. InsyaAllah kita bertemu lagi di taman-taman syurga. Dan jika tak jumpa ustazah dan sahabat lain di syurga, carilah kita, tolonglah, pergilah kau, tariklah tangan kami masuk syurga bersama-sama. Janganlah nanti cari di syurga tak ada, duk biak gitu je. Mana ustazah? Mana ustazah? Pilih cari kot-kot ada nama dia, na'udzubillah ya Allah. Tolonglah, panggil, mintalah Allah bagi belas kasihan dan rahmat. Minta kita sama-sama masuk syurga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian daripada ustazah, ampun dan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.